Baik. Ceritanya sekarang ni kita nak kongsikan tentang vaksinasi COVID-19. Kita kabarkan beberapa negeri seperti tadi kita kabarkan di Kelantan. Kini juga kita nak mendapatkan tinjauan di Kedah bersama dengan wakil TV3 Kumaran Rajamoni yang mana ingin membawakan tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Tunku Anum Jitra Kedah. Kabarnya juga kurang sambutan daripada warga emas untuk program vaksinasi. Jadi Kumaran, kalau telah pun bersedia, ayo kita bersama dengan Kumaran. Hai Kumaran. Silakan. Ya, Baik, silakan dengan perkongsian anda. Saya ketika ini sedang berada di Dewan Tunku Anum, lokasi di mana salah satu daripada 21 pusat pemberian vaksin ya. Dan keadaan di sini kalau dapat saya ulas sedikit adalah setiap mereka yang menerima vaksin di kawasan Kubang Pasu tempat pusat pemberian vaksin ini sudah mula berkumpul seawal jam 8 pagi tadi dan sebenarnya 1.7 juta rakyat di negeri Kedah ini sebenarnya layak untuk mendapatkan imunisasi di bawah program imunisasi COVID-19 ini. Dan bagaimanapun jumlah ini hanyalah kalau ikut pendaftarannya dalam MySejahtera sekitar 30% mendaftar untuk mendapatkan imunisasi di negeri Kedah ini, dan dalam jumlah ini sebenarnya 30% ini melibatkan warga emas yang juga disifatkan angka yang sangat sedikit kalau dilihat dari segi pendaftarannya. Dan ini sebenarnya mewujudkan kebimbangan terutamanya di negeri Kedah ini. Dan untuk mengulas lebih lanjut tentang situasi semasa ini, elok kiranya kita bersama dengan Dr. Norizan Ahmad yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah. Terima kasih kerana bersama dengan Malaysia hari ini pagi ini, Doktor. Doktor, macam saya sebut tadi, keadaan semasa pendaftaran bagi tujuan dapatkan imunisasi COVID-19 ini di kalangan warga emas agak membimbangkan kat di negeri Kedah ni. Jadi mungkin doktor boleh cerita sikitlah tentang seserius manalah sebenarnya keadaan ini di Kedah. Okey, kalau kita lihat berdasarkan kepada pendaftaran di dalam MySejahtera secara keseluruhan seramai 571,000 rakyat Kedah telah mendaftar di dalam MySejahtera, lebih kurang dalam 35.7% daripada populasi yang layak. Dan daripada kalangan warga emas, maksudnya yang berumur 60 tahun ke atas, bilangan yang berdaftar lebih kurang dalam 106,000 macam tu. Jadi lebih kurang dalam 30 ataupun 40% sahaja daripada populasi sebenar rakyat Kedah yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kalau berdasarkan kepada fasa 2 yang sekarang kita aktif memberi suntikan, kita mengharapkan lebih ramai lagi lah di kalangan mereka yang berumur 60 tahun ke atas ni tampil untuk mendaftar dan menerima suntikan. Jadi itulah kita punya hasrat untuk melihat kepada jumlah yang sangat sedikit ni, Doktor, mungkin apa sebabnya mereka ni kurang mendaftar ataupun tampil untuk mendapatkan imunisasi? Okey, saya rasa dari segi promosi, kempen secara besar-besaran yang telah dibuat, kita boleh lihat di dalam media, radio, televisyen, media sosial dan sebagainya memang cukup banyak. Cuma tinggal sekarang ini mungkin dari segi kesedaran ataupun tindakan yang perlu dibuat untuk mendaftar. Itu sahaja yang mungkin menjadi penyebab yang mengambil sikap untuk tunggu dan lihat. Ataupun mungkin juga di setengah tempat untuk negeri Kedah ni yang kita katakan agak di luar bandar, yang mempunyai kekurangan dari segi kemudahan. Maksudnya kemudahan internet, kemudahan telefon pintar untuk memuat turun aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Jadi ini mungkin antara sebab-sebab, ditambah pula dengan kurang mungkin galakan daripada ahli keluarga ataupun anak-anak sendiri untuk menggalakkan ibu bapa tadi mendaftar di dalam MySejahtera untuk menerima vaksin ni. Jadi doktor, apa bentuk langkah menggalakkan warga emas ni terutamanya di kawasan luar bandar yang doktor sebutkan tadi tu? Apakah ada gerakan sukarelawan masuk kampung-kampung mungkin untuk mendapatkan
lebih banyak warga emas ni untuk mendaftar dan mendapatkan imunisasi. Ya, kalau kita lihat di negeri Kedah ni memang banyak program-program yang dibuat terutama di kawasan-kawasan luar bandar lah. Even di kita lihat di kawasan bandar sendiri pun lah. Selain daripada kita menggalakkan menjalankan kempen untuk mendaftar, kita juga ada kempen-kempen di masjid, di pasar-pasar sehari dan juga di peringkat luar bandar tadi. Pejabat-pejabat daerah telah menggerakkan penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, sukarelawan untuk pergi dari rumah ke rumah even untuk mendaftarkan kalangan mereka yang tidak ada kemudahan aplikasi MySejahtera ni. Dan kalau kita lihat di klinik kesihatan juga kita membantu kumpulan warga emas dan yang berisiko ni untuk mendaftar. Doktor, nasihat doktor lah kepada mereka yang sepatutnya mendapatkan imunisasi, terutamanya golongan-golongan berisiko seperti warga emas ni. Tadi doktor ada sebut anak-anak pun mungkin tak nak membantu. Nasihat doktor lah kepada mereka yang sebenarnya boleh membantu melengkapkan imunisasi ni. Ya, kalau berdasarkan kepada situasi semasa sekarang ni dengan peningkatan kes yang terlalu tinggi, kalau kita lihat negeri Kedah sahaja beberapa hari ini melaporkan sehingga 400 kes ke atas dan juga kematian yang boleh dikatakan setiap hari, maka kita amat menggalakkanlah setiap warga rakyat negeri Kedah ini untuk aktif membuat kempen dan juga anak-anak ni patut menggalakkan ibu bapa untuk mendaftar dan memudahkan mereka untuk datang ke pusat-pusat pemberian vaksin untuk menerima vaksin. Itu sahaja yang kita boleh kawal kalau kita dapat memvaksinkan ramai rakyat negeri Kedah. So kita boleh bantu Kedah untuk menang di dalam wabak COVID-19 ni. Terima kasih banyak doktor kerana bersama dengan Malaysia hari ini. Dan kepada semua paklong-paklong, maklum-maklum yang duduk kat kampung tu, kalau tengok siaran ni, fahamilah bahawa COVID-19 itu bahaya dan anda digalakkan untuk mendapatkan imunisasi. Tok sudah dengarlah cerita-cerita Mak Teh ke, Mak Lang, Mak Tik, Mak Tok yang duk cerita macam-macam. Dengarlah kata pakar yang telah memberikan kenyataan dan hadirlah untuk mendapatkan imunisasi. Sekian dahulu langsung dari Jitra Kedah, kembali ke Sepentas. Baik, terima kasih Kumaran Raja Moni membawakan laporan terkini dan juga keadaan semasa tinjauan di PPV Dewan Tunku Anum Jitra Kedah. Bukan sahaja kata-kata tapi semangat yang diberikan itu kita sendiri dapat gambarannya kan bagaimana anak-anak tidak mahu membantu ibu ataupun bapanya untuk melengkapkan program imunisasi kebangsaan ni. Yalah, kita faham mungkin ada beberapa situasi di mana sekarang ni tidak boleh rentas negeri kan. Kadang-kadang ada mak bapak tu memang dua orang je duduk di kampung susah, sukar untuk kita lengkapkan program ini, tetapi nak seribu daya kan, kita cuba cari yang terbaik. Jiran-jiran pun insya-Allah boleh membantu. Yang penting sekali warga emas kita kena tahu mereka adalah golongan berisiko tinggi kan. Sekarang ni sedih tengok video sekarang ni. Video itulah sedih sebab sekarang ni ada dua kemungkinan lah yang mungkin saya boleh katakan dekat sini. Satu kemungkinan mereka ni memang totally memang tak nak ambil vaksin langsung kan. Satu lagi mereka yang dah daftar tapi tiba-tiba bila dah daftar, dah dapat tarikh temu janji, tiba-tiba sebelum itu mereka mungkin terbaca ke terlampak ke video-video yang tular kan. Ada macam tu juga. Jadi mereka ni kata orang tu dia buat cancel di saat akhir sebab perkara ini memang kita nak bagi tahu jangan anda buat perkara sebegini rupa. Sebab apa? Sebab ianya akan berlaku pembaziran dos. Sebab pembaziran dos ni eloklah rasanya kalau diberikan kepada mereka yang betul-betul nak. Sebab anda kena bayangkan untuk vaksin ini kita pun tahu. Untuk contoh Pfizer-BioNTech kita kena simpan suhu di bawah negatif 71 darjah Celsius. Dan apabila ingin disuntik, ianya akan dikeluarkan dan apabila dikeluarkan kita nak bagi suhu itu berada dalam suhu bilik. Bayangkan bila kita dah keluarkan dalam suhu bilik tetapi orang yang untuk disuntik itu tak datang, jadi dah berlaku pembaziran dos kat situ. Dan perlu diingat bahawa kerajaan membelanjakan bukan sedikit banyak sebenarnya yang telah dibelanjakan untuk anda semua. Jadi perkara ini harus diberikan perhatian kepada semua masyarakat. Kalau yang dah daftar tu bagus dah daftar, tapi yang dah daftar tu kalau ikutkan janji temu tu ikutlah kan? Hadirlah. Okey, itu dia sedikit sebanyak perkongsian daripada orang yang telah pun divaksinasi untuk dos pertama. Nanti saya kongsi macam mana perasaannya.